wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihil kiram. Kita sambung tafsir Al-Azhar pada ayat yang ke-51, hujung ayat yang ke-51. Allah berfirman, wa yaquluna lilladzina kafaru ulai ahda minal ladzina amanu sabila. Kemudian dikatakan lagi dalam sambungan ayat, dan mereka berkata dari hal orang-orang kafir, mereka itu lebih betul jalannya daripada orang-orang yang beriman. Hujung pada ayat 51. Kita telah membaca tentang ayat jibti dan taghut. Apa makna jibti wa taghut? Sekarang kita lihat pula sambungan daripada ayat berkenaan dengan jibti wa taghut. Tersebut di dalam banyak riwayat bahawasanya beberapa pemuka yang terkenal, antaranya Ka'ab bin Ashraf, datang ke Mekah menemui pemuka-pemuka Quraisy sampai bertemu dan bertukar fikiran dengan Abu Sufyan. Pemuka-pemuka Quraisy ni apa makna? Pemimpin lah, ya, pemimpin orang-orang besar lah, namanya pemuka, orang-orang besar Quraisy, dan bertukar-tukar fikiran dengan Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan ni? Masa ni Abu Sufyan belum lagi Islam, masih lagi duduk di Mekah, menjadi musuh Rasulullah. Padahal anak Abu Sufyan tu kahwin dengan Rasulullah. Anak kahwin dengan Nabi, pak gaduh dengan Nabi. Ni cerita belum dia masuk Islam. Kedatangannya ke Mekah ialah untuk menambahkan hasutan dan mempengaruhi kaum musyrikin. Jangan bosan dan jangan kendor memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya yang muhajirin, dan juga golongan Ansar yang terdapat di Madinah. Dan Ka'ab menyatakan bahawa dia dan kaumnya sedia membantu mereka. Ini nama dia, bertukar-tukar fikiran. Okay, apa yang kamu boleh bagi, apa yang aku boleh dapat, apa yang kamu boleh dapat, dan apa yang aku boleh bagi pada kamu. Itu namanya bertukar-tukar pandangan, fikiran, nak buat MOU. Baik, maka dalam pertukaran fikiran secara terbuka itu, yang pendiriannya lebih benar dan pendiriannya lebih kukuh, Abu Sufyan berkata, kami menjunjung tinggi pusaka nenek moyang kami. Kami memberi makan dan minum orang naik haji tiap tahun. Kami menghormati berhala yang telah turun-temurun disembah nenek moyang kami. Sedang Muhammad itu menentang segala pekerjaan kami yang baik dan melanggar segala adat pusaka nenek moyang, sehingga dia keluar daripada lingkungan masyarakat dan berpindah ke tempat lain. Manakah yang lebih benar, Muhammad atau kami? Kata Abu Sufyan kepada Ka'ab bin Ashraf. Kata Abu Sufyan, kami ni turun-menurun dah duk bagi minum air kepada orang-orang buat haji, dah bagi kehidupan rumah kemah waktu mereka buat haji, kami layan mereka. Muhammad buat apa? Gitu. Kami ni duk jaga Kaabah. Dekat Kaabah tu ada berhala nenek moyang kami duk sembah siang malam. Muhammad buat apa? Mana lebih baik, kami yang jaga orang haji atau Muhammad yang tak buat apa-apa? Sekarang dia dah pindah pergi tempat lain. Dia dah kacau kami pula. Ni Abu Sufyan marah. Maka Ka'ab bin Ashraf sebagai seorang yang terkemuka dan mengerti isi Taurat, dengan tidak sedikit jua menghargai suara batinnya, lalu menjawab kepada Abu Sufyan, pendirian kamulah yang benar. Agama yang kalian pegang itulah yang benar. Agama kalian pegang itulah yang betul.
dan jalan yang kalian tempuh itu lebih betul daripada jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Ni nama dia apa? Kaki hasut, kaki bakar. Kaki bakarnya, bakar orang punya ni. Kerjanya nak membakar. Sebab tu nama dia kaki bakar. Kaki hasut orang, kaki bakar. Baik. Maka sejak lagi zaman jahiliah, orang-orang Arab menyembah berhala itu selalu mengakui bahawa orang keturunan kitab itu, baik Yahudi ataupun Nasrani, lebih baik daripada mereka dan pantas tempat bertanya dalam soal-soal keagamaan. Padahal Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi mana pernah mengaku orang lain lebih baik daripada mereka. Orang Yahudi kata mereka adalah bangsa pilihan. Tak pernah mengaku orang lain lebih baik, mereka je lebih baik. Tapi dalam bab ni, Ka'ab bin Ashraf kata pandangan Abu Sufyan yang betul, Abu Sufyan yang tepat. Nampak tak di situ dia mengalah pula. Sebab apa? Inilah politik orang Yahudi. Maka kata dia, sekarang Ka'ab bin Ashraf kerana politik menggunakan menarik kaum musyrikin memerangi Islam, telah berani memberikan jawapan yang bertentangan dengan suara hati kecilnya sendiri, iaitu bahawa musyrik lebih baik daripada Islam. Padahal dia tahu bahawa Islam tu betul, dalam kitab Taurat dah sebut. Tetapi kerana politik, orang Yahudi sanggup nampak macam mengalah. Maka bangga habislah orang Arab masa itu. Inilah maksud hujung ayat ini, yakni daripada perkataan Ka'ab bahawa mereka yang musyrik itu lebih betul jalannya daripada orang yang beriman. Maka perkataan ini sampai sekarang orang Islam sebut. Bukan Ka'ab bin Ashraf saja sebut, orang Islam pun yakin. Malah ada orang Islam yang berkata jalan orang bukan Islam lebih betul daripada jalan Islam. Betul tak? Betul tak? Nabi kata semayang tu kena rapatkan saf, tak payah tutup muka. Mai orang putih kata dah kena renggang, pakai tutup. Kita ikut yang orang putih punya. Sekarang mana lebih bagus? Hak jalan orang putih ke jalan orang Islam? Yang ni yang kita duk sebut ni, perkataan yang kita baca dalam Quran surah 51 ni, surah An-Nisa ni, akan ada orang Islam cakap jalan orang kafir lebih baik daripada jalan orang Islam, padahal dia tahu hak Islam tu lebih baik. Tetapi kerana munafik dalam diri dia, jahat dalam diri dia, politik yang terdapat dalam diri dia, dia sanggup kata jalan orang kafir lebih baik daripada jalan orang Islam. Hak Islam punya tak bagus. Okay, sembelihan cara Islam tak bagus. Dia hak bagus kena rendam lembu tu dalam air, baru bagus. Pergi rendam ayam tu dalam air bagi mampu dulu, baru bagus. Tak payah sembelih ni zalim. Okay, dia kata macam tu. Orang Islam cakap tu tak sesuai. Orang Islam yang tak setuju bersunat, mendera orang perempuan lah, menyeksa orang lah, apalah. Yang cakap tu orang Islam, dia sendiri cakap yang jalan Islam ni tak cantik. Yang lebih cantik ialah jalan yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Baik. Kemudian, padahal kalau Ka'ab menurut hati kecilnya dan benar-benar mencintai kebenaran, meskipun dia orang Yahudi, belum menyetujui Islam, namun pokok kepercayaan orang-orang Bani Israel adalah sama dengan kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sama-sama menentang penyembahan berhala. Di dalam hukum 10 dasar daripada kitab Taurat, Allah bersabda, jangan dibuatkan aku patung. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, orang Yahudi selalu menghinakan orang Arab kerana menyembah berhala. Sekarang
Ka'ab bin Ashraf puji pula orang-orang Arab musyrikin yang menyembah berhala pada masa itu, padahal dulu dia yang kutuk. Kenapa dia puji pula orang Arab Abu Sufyan tadi? Kerana Ka'ab bin Ashraf membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nama dia golongan munafik. Akan ada golongan ini sampai hari kiamat. Akan ada. Maka tuan-tuan boleh lihat hari ini kesan daripada 2 tahun sembahyang jauh-jauh. Hari ini ada orang yang tak mau sembahyang dekat-dekat. Tak mau sembahyang dekat-dekat, dia bawa sejadah dia sendiri, dia jauh-jauh seorang. Padahal itu bukan jalan Nabi. Dia bawa sejadah, dia sembahyang seorang-seorang. Dia rasa seronok pula sembahyang jauh-jauh sebab batuk tak berjangkit. Duduk sebelah ni, kawan tu beringuih lah, jangkit sekali kat aku, batuk lah. Dan ada yang bawa sejadah, bila lapang depan dia, dia tak pergi ke depan. Kosong depan dia, dia tak pergi. Sebab apa? Dia sayang ke sejadah dia. Sehari kalau nak pergi ke depan, kena bangun lain, kena heret sejadah lain, payah. Maka dia pun duduk cokoh di belakang tu. Depan kosong, sebelah kanan kosong, lantak kamu lah, aku sayang ke sejadah aku. Ini bukan jalan Nabi, tapi dia rasa itulah jalan yang terbaik. Padahal jalan Nabi lah jalan yang terbaik. Tak, dia rasa jalan WHO tu yang paling baik sekali, yang paling menyelamatkan nyawa ni. Baik, kemudian maka bersabdalah Tuhan selanjutnya, mereka itulah orang-orang yang mengutuk Allah akan mereka. Maka kata Allah, golongan munafik macam itulah yang dikutuk oleh Allah kepada mereka. Orang yang telah kena kutuk sebab berani membuat dusta yang besar, yang bahkan bertentangan dengan agama mereka sendiri, sehingga mengatakan musyrik lebih baik dari muslim. Pernah dengar tak? Orang kafir yang baik lebih baik daripada orang Islam yang makan rasuah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Orang kafir yang baik lebih baik daripada orang Muslim yang makan rasuah. Maka bolehlah kita pilih orang kafir jadi pemimpin, tinggalkanlah orang Islam yang makan rasuah. Pernah dengar tak kata tu? Mufti cakap tu. Saya tak sebutlah negeri mana. Dia lupakan ayat ni. Memang makan rasuah tu haram, tapi tidak dah dia lebih buruk daripada orang kafir yang tak percaya Allah sebagai Tuhan. Orang yang makan rasuah tu masih percaya ada Allah Tuhan dia. Yang ni tak percaya Allah ni, langsung tak beriman pada Allah, hang kata lebih baik daripada orang Islam. Subhanallah. Memang kalau dia orang Islam, dia makan rasuah ke, dia apa benda ke, lawan tu apa nama hukum, memanglah dia jahat, tapi dia masih lagi Muslim, saudara kamu. Yang ni langsung tak sembah Allah, tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi Muhammad, kamu nak kata dia lebih baik daripada orang Islam. Subhanallah, Masya Allah. Jaga-jaga tuan-tuan. Golongan ni yang sedang merebak dalam masyarakat ni. Dia bawa pemahaman orang kafir ni lebih baik daripada Muslim. Dalam Quran ni terang-terang sebut golongan ni golongan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Kalau dia Islam, dia ambil rasuah, tukar yang lain yang Islam juga. Bukan buang dia yang Islam, pergi lantik orang kafir. Salah lah. Dia rasuah dan dia Muslim, dia tak layak jadi pemimpin. Cari pemimpin lain yang Islam yang baik, letak di situ, bukannya letak di tempat dia tu orang kafir. Ini pahaman kita sekarang ni, sampai tak reti betara tu sekali. Seolah-olah Quran ni tak ada untuk kita nak buat sebagai satu rujukan. Baik, sampai mengatakan musyrik lebih baik daripada Muslim, berhala lebih baik daripada tauhid. Nak mampu? Dikatanya musyrik lebih baik daripada Muslim. Bukan Muhammad lagi yang dimungkirinya, bahkan inti ajaran sekalian Rasul
termasuklah Nabi Musa dan Nabi Harun sendiri mereka dah rosakkan. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka sekali-kali tidak akan engkau dapati pembantu kepadanya. Pada ayat yang ke-52, ulaika allazina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Dan mereka itulah orang-orang yang mengutuk Allah akan mereka, dan barang siapa dikutuk oleh Allah, maka sesekali tidaklah akan engkau dapati pembantu baginya. Jadi kena faham konsep musyrik dan muslim. Jahat macam mana pun seorang muslim, dia adalah saudara kita. Baik macam mana pun seorang musyrik, dia adalah musyrik. Baik macam mana pun, macam mana baik sekali pun musyrik tu, dia tetap syirik pada Allah. Oh sayanglah dia baik, mati dah lah, dia tetap musyrik. Ada kot ustaz syurga untuk orang kafir, yang baik-baik ada kot. Oh sayang sungguh dia dekat orang kafir, dia tak percaya pada Allah. Kalau kita ni letakkan kepercayaan kita pada Allah, kasih sayang kita pada Allah melebihi segala-galanya, kita tak sanggup tengok orang lain sembah patung. Kalau kita sayang pada Allah segala-galanya, kita tak sanggup tengok Allah dikutuk. Okay? Allah dikatakan ada anak, Allah dikatakan ada isteri, kita tak sanggup dengar macam itu. Tapi dulu-dulu pemimpin politik dalam negara kita ni sampai membenarkan orang kafir guna kalimah Allah, gantikan perkataan lain. Sampai hati tuan-tuan, undi punya pasal, nak pangkah punya pasal, nama Allah pun boleh dimain-main. Jadi janganlah macam itu. Diletakkan musyrik lebih baik daripada muslim. Akibat daripada itu dilaknat kita. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, tak ada siapa boleh tolong. Hari ni kita tengok macam-macam benda yang berlaku dekat kita. Laknat Allah ni rasa-rasa dekat dengan kita. Ada orang Islam kita ni pergi duduk di Jerman, pergi menikah dengan laki-laki, sedangkan dia pun lelaki. Oi, dapat husband mak saleh, bangga. Dia pun jantan, husband dia pun jantan. Tiap hari keluar dalam TikTok, menari dengan husband, masak nasi kat husband. Nak geli, nak termuntah kita. Kunyit dengan kunyit, nari tergedek, hei, getik tengok. Duk nyanyi lagu Hindustan dengan mak saleh tu, bodoh mak saleh tu pun. Dia balik kampung dia, satu kampung datang selfie dengan dia. Yang bertudung, yang berkopiah, yang tak tudung. Sampai syarikat stesen radio panggil laki bini ni, bukan laki bini, laki-laki ni. Jadi tetamu jemputan dalam radio. Astaghfirullahalazim, apa nak jadi ni? Padahal bukan senang nak masuk dalam radio ni. Pasal apa? Pasal radio tu kecil, susah. Tapi dia orang ni boleh masuk jadi tetamu jemputan. DJ radio tu boleh tanya pula. Ya, kalau dalam rumah tangganya kita hanya ada femininnya. Jadi di dalam kalian berdua ya, enggak siapa ya femininnya. Hak jantan tu jawab, ya kalau dilihat daripada luarannya ramai yang menganggap saya lebih feminin daripada dia. Tapi sebenarnya kita enggak ada begitu ya. Kepala otak hang. Apa kejadah ni tuan-tuan? Kita rasa bahawa kita ni hebat sebab kita orang Islam yang ramai, tapi kalau hak ni kita tak boleh settle, laknat Allah tu dekat dengan kita. Di sebelah kanan kita ada gunung,
bila-bila masa dia boleh meletup. Depan kita no ada laut, bila-bila masa tsunami boleh sampai. Atas tanah kita ni bila-bila dia boleh merekah dengan gempa bumi. Ni nama dia laknat. Kata Allah, bila datang laknat Allah ni, siapa tolong kamu? Walan tajidalahu nasira. Kamu takkan jumpa orang boleh tolong, yang boleh halang gunung meletup, tsunami datang, gempa datang, tak ada siapa boleh halang. Sebab itu jangan kita kata bahawa pernikahan laki-laki sama laki-laki lebih baik daripada Islam yang hanya membenarkan laki-laki berkahwin dengan perempuan. Jadi kita tak boleh halang nafsu orang. Kita tak boleh halang naluri manusia. Ada naluri manusia dia minat pada perempuan, ada naluri manusia dia minat sesama laki-laki. Jadi kita tak boleh layak, tak boleh larang dia. Dia ada hak, maka bagi sijil nikah kat dia. Sah-sah kata iktiraf sahaja cara hidup mereka lebih baik daripada cara hidup Islam, maka tunggulah balak sampai, kutukan Allah sampai. Baik, kemudian tidak akan ada yang membantu dan membela mereka dalam dusta curang yang demikian, sebab mereka telah berhadapan dengan Allah sendiri. Bayangkan, mana kita layak nak lawan Tuhan. Tapi bila kita mengatakan bahawa yang lain lebih baik daripada Islam, kita mengundang kutukan Tuhan. Dan mempertahankan pendirian dengan cara demikian tidaklah lain pada pertahanan yang kotor. Bila kita kata orang musyrik lebih baik daripada orang Islam yang risuah, pakai ikut cakap habis, akhirnya lantik orang kafir jadi pemimpin, sampai bahagian haji pun dia pegang, habis dijual segala hotel semua. Macam puas hati semua, hak sana potong, sini potong, puas hati kamu. Terseksa 2 tahun, sampai tiap-tiap hari kita bangun daripada tidur, yang kita bangun tu mula-mula bukan kita sebut alhamdulillahillazi, yang kita bangun tu apa pula balak hari ni, apa pula balak hari ni nak timpa pada orang Islam. Tu 2 tahun duk rasa laknat Tuhan mai kat kita, punya seksanya hidup masa itu. Baik, kemudian maka hanya inginkan kemenangan yang sementara. Berapa lama sangat nak rasa 5 tahun je, sehingga tidak memperhatikan lagi kebenaran itu sendiri untuk masa yang lama. Seksanya lama kita rasa. Di dalam ayat ini kita bertemu dengan 3 kesalahan umat keturunan kitab, kerana mereka hanya memegang sebahagian daripada isi kitab. Pertama, mencampur adukkan kebenaran agama dengan kesesatan atau dengan jibti, sehingga dibangsakan kepada agama hal-hal yang sama sekali ditolak oleh agama, sehingga timbulnya bid'ah. Islam baguslah, dah baguslah, tapi pergi puja kubur pula, pergi duk cium batu nisan tu, kerja dah apa? Adakah hancium batu nisan tu macam hancium orang dia? Duduk kucuk. Tak ada, nak kucuk pergi Hajarul Aswad. Dia kata susah Ustaz nak cium, susah nak cium Ustaz, berebut. Pi waktu Covid tak ada siapa nak cium. Bayangkan tuan-tuan, tak boleh cium itu Hajarul Aswad. Tengok sunnah Nabi. Adakah sunnah Nabi ni boleh bawa penyakit? Subhanallah. Beribu-ribu, berjuta-juta orang cium Hajarul Aswad selama beratus tahun ni. Tak ada siapa balik demam. Balik kena pijak demam ada. Nak cium Hajarul Aswad sampai kena pijak. Yang langkah kepala orang, pijak bahu orang. Yang saya kata hari tu tinggal tali pinggang hijau kan. Kek heram hilang habis.
Nah, punya berebut nak cium Hajar Aswad, tinggal tali pinggan hijau. Tak disuruh macam tu. Baik, jadi dia kata di sini kita lihat ada orang yang mencampur adukkan soal agama dengan kepercayaan jibti. Banyaklah yang berlaku. Bila ada kematian, tak mayat tengah rumah tu, kemudian tutup dengan kain. Kemudian atas perut dia buah gunting. Kenapa buah gunting? Saja kalau dia hidup senang tikam dia. Mana tahu kok mayat tu hidup balik, terkejut kita tikam dia, mampu balik. Dia kata orang dulu bubuh gunting. Itu makcik ikut je lah. Kalau tak bubuh, orang dulu buat. Yalah kalau tak buat sekarang, tak boleh lah, kita kena ikut lah. Yalah sebab apa? Pasal apa buat? Tak tahu lah dia mau buat, kita ikut je lah. Kalau kita tak ikut, marah mayat kah? Orang dulu-dulu. Sebab tu dalam agama kita ni, bila mati kita kena bersihkan mayat tu. Ambil segala kain, basahkan dengan air, lap badan dia sebelum kita nak mandikan. Ambil minyak ke apa ke, buh kat sendi-sendi dia. Ambil kain, ikat kepala dia supaya rongga mulut tak tenganga. Tangan dia kita dakap elok-elok tak atas perut. Perut tu ditekan oleh tangan supaya angin tak masuk situ. Jadi tujuan dia supaya perut tadi jadi berat, supaya angin tak masuk. Sebab tu di mana lubang angin masa tu tutup, salah satunya mulut. Jadi mungkin zaman dulu ni tangan dia lambat sangat nak bagi dakap kiam tangan tu, maka taklah gunting tu. Pasal nak tangan nak angkat tu dah keras lah, dia lambat nak bagi kiam tu. Itu asal dia. Kalau rasa buh gunting tu tak berat, langsung sampai pun dah buh dengan batu-batu dia sekali. Tak semestinya bubur. Kalau bubur tak salah, selagi mana tak dianggap sebagai sunat, selagi mana tak dianggap sebagai wajib. Letaklah apa benda pun, selagi mana tak menyakiti mayat. Kalau menyakiti mayat, salah lah. Jadi banyak kepercayaan dan amalan agama kita yang ditokok tambah, akhirnya yang membawa kepada timbulnya perbuatan bid'ah ataupun timbulnya perbuatan khurafat dalam agama. Jadi khurafat pula apa yang dibuat tadi ini, ataupun kepercayaan tahayul. Malam Jumaat misalnya, tok nenek kita balik, malam ni balik dia orang ni, ramai lah kalau balik, mak, pak, suami, anak dua orang mati, penuh malam ni balik. Pasal apa dah? Mereka duduk di alam lain, kita di alam dunia, mereka alam barzakh dah lain dah, dah tak campur dah. Biar mereka duduk sana. Tapi amalan kita di dunia ni boleh lagi bantu mereka di alam sana, boleh lagi bantu. Sedekah kita, ilmu kita, doa kita, amalan kita hak hidup ni, boleh kita tolong lagi mereka. Tapi nama kata mereka nak campur tangan dengan urusan kita, tak boleh lah. Sebab ada orang yang bila berubat, dia panggil ruh si mati. Ada orang yang main ABCD sampai 10, buat panggil roh orang mati. Nama dia apa? Spirit. Spirit. Nah, dipanggilnya spirit. Duit siling 2 kupang. Duk berjalan lah duit siling. Kita tak mau main dah. Kita kata pilah balik ke tempat kamu. Tengok duit tu tak mau balik, duk pusing lagi, jenuh pula dah. Dia kata roh tu datang. Bukan roh tu setan, tu jin, tu
tu hantu. Baik. Ataupun dongeng-dongeng yang menunjukkan kebodohan atau menipu orang yang bodoh. Ada kisah-kisah yang ditokok tambah. Wali ni ada. Dah wajib kita percaya wali ni ada. Tapi taklah sampai tahap kewalian dia itu karamahnya melebihi kemuliaan Nabi. Saya baca tu satu wali naik atas kapal meninggal di laut. Elok nak dikebumikan, laut tiba-tiba kering. Maka kapal pun boleh turun di atas dasar laut dan mereka pun gali liang lahat. Maka bolehlah dikebumikan dia macam kebumi di tanah biasa. Itulah kelebihan wali. Nampak benar nipu je. Hanya orang yang bodoh saja yang boleh percaya. Nabi Yunus pun ditelan dia ikan lemah dah, apa nama, dia pun duduk dalam laut, tak punya pula kering laut tu. Takkan wali boleh kering laut pasal mati. Jadi janganlah kita menokok nambah cerita-cerita yang timbul dongeng-dongengan yang akhirnya kita hanya boleh menipu orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh percaya tak? Allah, subhanallah, ya Allah, nampak benar menipu je. Dia jangan duk percaya. Wali itu ada, karamah pada wali itu ada, tapi tak mengatasi kemuliaan para nabi dan rasul. Tu kena ingat tu. Jangan kita nak kata lah, oh dia hebat. Tak payah. Hebat memanglah hebat, tapi kalau dah luar biasa hebatnya, kita kena kaji balik cerita tu. Betul ke tidak? Sampai boleh kering di laut. Nah, ingat Nabi Musa kan nak kering laut ni. Boleh tanam macam biasa pula ni. Baik, yang kedua, menuhankan manusia. Ayat 51 dan ayat 52, pertama dia nak cerita adanya golongan yang mencampur adukkan agama dengan jibti dan Taurut. Ini golongan pertama yang pegang agama, yang buat agama, tapi dalam masa yang sama masih lagi pegang pada jibti dan Taurut. Bila nak bersalin, kita minta air selusuh, tak apa nah. Ayat Quran je pun. Kemudian bila bersalin saja, bang. Agama tak tu? Bang lah. Lepas tu nurse pun bagi dekat dia uri. Suami buat balik, isteri duduk hospital. Tang situ dia bagi jibti tu. Uri tadi dia basuh lah apa bala semua, buh paku, buh pisau belit, buh dan tin, tanam belakang rumah. Pasal apa yang buh paku? Tak tahulah, bidan suruh. Takut hantu penanggil datang. Nanti bila hantu makan benda tu, sangkutlah pakunya. Ada yang letak tu, ada yang campur ni, ada campur tu, ada yang campur dengan kalkulator. Kok anak dia nanti pakar matematik. Orang dulu-dulu dapat benda tu, anak dia malam beranak, pukul 3 pagi takkan nak korek tanah. Sebab tu orang dulu-dulu bukannya ada peti air, dia bubuhlah kunyit supaya semut tak hurung. Kunyit ni semut tak hurung. Tu tujuan dia. Esok dia nak tanam. Orang kita ni bodoh sangat. Pergi bubuh kunyit orang dulu buat. Bohlah peti air. Mak mertua datang, apa aku nak masak ni kata dia. Dia potong halus-halus buat masak kicap, elok lah. Tak ada kena-mengena lah. Jadi tak ada kena mengena apa budak ni lambat bercakap sebab uri dia tanam dalam sangat. Budak ni lambat menikah sebab uri dia tanam 3 tin. Tin milu hak besar, tin milu hak sedang, tin milu hak pendek tu. Dia kata susah orang nak jumpa pasal 3 tin dalam pula tu.
Budak ni awal dapat jodoh sebab mak pak dia dulu tanam uri depan halaman. Tu yang dia kata tempat menikah dah. Yang hak ni pula umur 40 tak menikah lagi, tok dia dulu tanam uri tu belakang tepi sungai tu. Nak pi pun takut. Tak ada kaitan jodoh dengan uri tadi. Tapi ada golongan yang mencampur adukkan, golongan yang mencampur adukkan antara amalan agama dengan kepercayaan jibti. Percaya pada bintang tadi. Ustaz tapi percaya pada bintang. Kamu lahir bulan berapa? Bulan 6. Bulan 6 ni perangai dia, kamu lahir bila? Saya lahir waktu maghrib. Maghrib ni sifat dia sejuk. Kalau meniaga apa pun sejuk, baik tu susah meniaga. Kerja kerajaan saja. Apa kena mengena pula lahir dengan waktu lahir? Kita ni bersifat daripada tanah. Tanah sifat dia ialah sejuk. Tanah sifat dia apa? Sejuk. Maksud sejuk tu apa? Nyaman, selesa, tu nama dia tanah. Maka kalau kita beli bata pun bata merah. Pasal dia panas ke dia sejuk? Kita tak apa suka kalau bata putih, pasal dia buat pada pasir. Pasir. Kan? Embak. Jadi dia panas. Sebab tu harga dia murah. Yang batu daripada merah, bata tanah liat apa semua tu, dia sejuk. Sifat kita ni sifat sejuk dah elok lah. Tapi bila kita bakar dia, kita panaskan dia, panaslah jadi dia. Yang kedua, menuhankan manusia sampai memberikan kepadanya pemujaan yang mendekati pemujaan kepada Tuhan. Begitulah yang mereka buat kepada pimpinan dan ulama-ulama mereka. Yang kedua, menuhankan manusia sampai anggap apa yang dicakap oleh dia ialah satu kenyataan yang tak boleh dibantah. Nasihatnya merupakan arahan. Tu dia. Okey, kata-katanya adalah arahan. Dia baru cakap aja, kalau buat warna kuning pun cantik ni, berguna ni. Terus keluar arahan, diarahkan membuat warna kuning. Lah, dia cuma kata kalau buat warna kuning pun cantik. Hang nak buat warna apa aku suka hang. Tapi juak-juak di bawah ni kata apa? Arahan keluarkan semua warna kuning. Ini perangai manusia ni. Yang Tuhan kata hang ubah. Yang Tuhan perintah kamu rombak. Yang manusia cakap kamu perbaiki dia, hiasi dia, jadikan perkataan tu macam satu perkataan yang tak boleh dibantah lagi. Sebab apa? Dia tok guru kita. Apa dia cakap A saja, aku ikut cakap dia saja. Ini golongan nombor 2. Nama dia apa? Torut. Tadi kepercayaan animisme, dinamisme. Tadi nama dia apa? Jibti. Menuhankan manusia sampai kedudukan dia tak boleh dibantah macam Tuhan. Nama dia apa? Torut. Dua pelajaran ni, Jibti dan Torut. Dah 2 minggu duk sebut ni. Tahu ke ingat tak ingat Jibti tu apa? Najib ke? Bukan, tu GB nama dia. Satu lagi Torut, bukan teruk. Torut, percaya, patuh, taat kepada manusia macam taat pada Tuhan, lebih pada Tuhan. Itu nama dia Torut. Yang ketiga, berani memutar balik kebenaran kerana mengharapkan kebenaran pengaruh dan politik. Sebab tu ada manusia yang hidup dalam dunia ni, dia sanggup tukar balik. Janji aku dapat kekalkan jawatan, dapat kekalkan duit, dapat kekalkan nikmat. Sebab tu dia banyak jadi lalang. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Sebab dia ikut siapa bos dia. Kalau bos dia ke kanan, dia pun ke kanan. Kalau bos dia ke kiri, dia pun ke kiri. Kalau bos dia terjun lubang bewak, dengan dia pun terjun sekali. Dia tak ada pendirian. Pasal mencari pengaruh. Dia lupa yang bagi rezeki Allah.
yang menaik menurunkan Allah, bukan manusia. Ada orang takut kalau dia tak buat macam ni nanti kenduri anak dia orang tak datang. Ada yang buat, kalau aku buat macam ni nanti kalau aku mati tak ada siapa nak sembahyang mayat aku. Maka dia menolak kebenaran hanya kerana nak pengaruh kenduri ramai, mati ramai. Dulu waktu saya buat rumah homestay tu, pondok apa nama, Meyong Ramadan tu, saya tengok kontraktor tu duk buat. Masa tu pagar depan tak ada lagi. Saya duk tengok dia buat kerja. Satu orang lalu dekat jambatan tu, dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lamanya tak nampak Tuan Haji, lamanya. Itulah saya pun lama tak jumpa Ustaz. Lamanya. Anak sihat, cucu dah berapa? Isteri saya tak mau tanya lah. Kompom satu. Dia kata, Ustaz bukan tak nak ikut Ustaz, nanti kalau saya datang ke Al-Barakah, kalau saya ikut kuliah Ustaz, kawan-kawan saya di surau saya tak mau kawan dengan saya. Itu yang saya pun tak mau ikut Ustaz lah. Takut mereka boykot saya. Oi, tak apa, saya faham. Minta maaf lah Ustaz, saya masih sayang Ustaz, tapi Ustaz maklum sajalah, lagi kawan-kawan saya boykot saya, payahlah saya, jiran-jiran saya, kawan-kawan. Tak apa. Nampak tak? Sebab pemahaman dia ialah kawan-kawan ni yang akan bantu dia. Tuhan kamu letak di mana? Allah kata dah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu termasuk dalam golongan yang benar. Walaupun yang benar tu sedikit, masuk yang benar tu. Jangan ikut yang ramai. Walaupun salah, aku tetap ikut pasal dia majority. Dia tahu bahawa Allah tu maha berkuasa sepatutnya, tapi tak, dia tak mau. Dia menutup kebenaran hanya kerana nak mencari pengaruh dan politik. Sedangkan makan ni maknanya tempat, maqam, kemuliaan, itu adalah kuasa Tuhan yang memberi. Ada orang di dunia tak terkenal kerana miskin, susah, tak ada siapa mengaku dia saudara, tapi di langit dia sangat famous. Malaikat semua kenal dia. Yang ni yang orang tak nampak. Dengan sebab malaikat semua kenal dia, doa dia mustajab. Yang ni yang jadi wali. Sebab tu kadang-kadang kita tengok wali ni kaki pun tak pakai kasut. Baju yang tu seminggu tak basuh. Dia ni basuh ke tak baju dia? Duk pakai baju tu, tapi doa mustajab. Pasal apa? Pasal malaikat duk doa dia, malaikat duk jaga dia. Ni yang kita kadang-kadang tak nampak. Sebab kita duk nampak manusia yang duk keliling kita. Ada orang yang tadi takut sebab apa? Takut nanti mati tak ada siapa yang mandikan dia ke, uruskan mayat dia. Kalau Tuhan sayang pada dia, dia mati di Mekah, beratus ribu sembahyang dia. Mana nak tahu? Kita tak ada kawan ni manjui ni, ada duit 10,000, kumpul hari tu, jual tin, jual plastik, dapat 10,000. Pergi umrah 2 hari sampai Mekah, mati. Sembahyang Jumaat pula. Nak kata apa? Jadi kita bukan tahu kita nak mati di Manjui. Kita tak tahu kita nak mati di mana. Sebab tu jadi orang baik saja, yang lain Tuhan uruskan. Maka wajiblah kita memerksai, mengkoreksi masyarakat kita, kaum muslimin sendiri, kerana jarak masa kita dengan Nabi pun sudah jauh. Apakah dia tu hilang, dia ingat apakah, teringat Oslan Husin, apakah yang kau berikan, teringat kat dia pula entah. Aduh, macam itulah kalau jadi penyanyi kan, tengok je terus nak ingat tu. Jadi penyanyi
tua-tua bangka dah. Baik, apakah agaknya yang telah memindahkan penyakit orang yang menerima sebahagian daripada kitab ini kepada kita? Cuba cek tengok. Cerita ni 1400 tahun dulu. Tapi penyakit Ka'ab bin Ashraf ni ada kat kita lagi. Ada, tuan-tuan. Penyakit Torut masih ada. Penyakit Jibti masih ada. Patutnya kita dah dapat 1400 tahun dah Quran ni. Kita dah buang dah kepercayaan. Kita dah buang dah sifat-sifat Torut yang ada dalam diri kita. Ni dah makin kuat. Makin kuat. Sebab apa? Sebab setan tak pernah putus asa. Maka dia bawa macam-macam benda yang menjadikan seronok, mewah, standard, bagus daripada Islam. Dia bawa dalam bentuk pakaian, fashion. Dia tak suruh kita buka aurat, pakailah tutup aurat. Tapi dia pakai jubah tu lah ketat. Orang Sengau jawab, ketat lah ustaz oi. Dia melekat jubah dengan baju dia. Orang Arab perempuan pun pakai jubah, tapi di luar tu dia pakai lagi abaya dia tu, supaya dia bila angin jalan dia tiup taklah nampak shape sana sharp sini. Orang kita ni pakai jubah dah lah ketat, bila dia tiup dia angin, Allah tak tengok membazir pula. Tengok ni kita puasa ni, akhirnya berpakaian macam nangka. Kita rasa kita dah tutup, rupanya belum tutup. Baik jantan, baik perempuan sama. Ada laki-laki dia pakai seluar ketat, baju ketat, seluar ni sendat tak tahu nak kencing macam mana, nak buka pun seksa. Pasal nak tunjuk badan sadar. Kak Som tengok, tak tengok rugi pula. Tengok aku puasa, kata Kak Som. Orang perempuan pula bergetar pula tulang rusuk dia. Dia kacau dalam pakaian. Maka dikatakan pakaian hak mereka buat lebih bagus daripada pakaian Islam. Kemudian dibuat makanan pula, hak makanan mereka lebih bagus daripada makanan Islam. Ubat pula, mereka kata ubat mereka lagi bagus daripada ubatan Nabi SAW. Dahsyat hari ni tuan-tuan. Saya tengok dalam TikTok, satu doktor kata siapa-siapa yang mengatakan dia sembuh kanser dengan sebab makan makanan sunnah, berbohong, kata dia. Dahsyat. Yang boleh ubatnya hospital saja. Astaghfirullahalazim. Doktor-doktor ni saya rasa kena pergi masuk kelas tauhid balik. Pergi masuk kelas akidah balik. Yang menyembuhkan bukan hospital, bukan habatus sauda, yang menyembuhkan ialah Allah. Kalau Allah izinkan kamu dengan habatus sauda, sembuhlah. Kalau Allah izinkan kamu sembuh dengan kemoterapi, sembuhlah. Berapa ramai orang yang mati berubat di hospital, kamu tak cerita? Lepas kemo, radioterapi, berapa ramai yang mati? Tak nak cerita pula. Kamu kata dengan hospital saja boleh mengubat. Saya ni kena kencing manis dah dekat dengan 16 tahun dah. Tiap-tiap hari makan ubat hospital. Ada sembuh kencing manis saya? Lagi manis lagi ada. Kamu kata dengan ubat kamu saja boleh sembuh penyakit kencing manis? Tak ada. Terus ada dakwalah bahawa ubat kamu saja boleh menyembuhkan penyakit. Ni adalah kelas ni, separuh kena kencing, separuh lagi kencing manis. Adakah dia sembuh sepenuhnya dengan kencing manis?
Cuba tanya orang yang kena kanser, sembuh sepenuhnya daripada kanser, apa ubat yang dia makan? Apa benda yang dia makan? Cek balik. Orang yang sembuh sepenuhnya daripada kencing manis, apa yang dia makan? Ada sahabat saya kena gout, kena darah tinggi, dia hanya makan bawang putih saja. Setiap hari bawang putih, bawang putih, bawang putih. Tak ada kolesterol dah sekarang ni. Tak ada dah darah tinggi dan tak ada gout dah. Dulu jalan pun, oh my gout. Sekarang kambing dia balun, sotong udang dia balun. Dia boleh makan. Cuma tak banyak lah, dia takut datang balik. Jadi jangan kita mendakwa bahawa yang kita sahaja boleh mengubat. Tuhan kamu letak dia nak? Kamu nak ambil ayat 5152 ni, menuhankan ubat. Sampai kamu kata ubat kamu lebih canggih pada ubat Tuhan. Jadi jangan kita dakwa macam itu. Sampai merasakan bahawa hak kita punya lebih baik daripada Islam. Baik, kemudian kalau sudah, maka hukum yang akan diterima tentu sahaja sama jua, iaitu kutukan Tuhan. Kalau kita duk ikut perangai munafik, perangai Yahudi, walaupun 1400 tahun cerita ni, maka kita akan sama je nasib. Apa dia? Akan mendapat kutukan daripada Tuhan. Ajaran asli Nabi Musa sama dengan ajaran asli Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi di belakang Nabi Musa merubah-rubah. Maka apakah kita telah merubah pula sepeninggalan Nabi Muhammad? Bila Nabi Musa meninggal, umat dia ubah ajaran dia. Kita sekarang Nabi Muhammad dah meninggal, kita ubah tak apa yang Nabi buat? Banyak benda dah kita ubah sekarang. Bersalam tak boleh, semayang tutup muka, masa makan boleh pula buka. Menatang ni semayang sekali ke macam mana? Tak malu ke kita bila kita ni marah orang semayang tak pakai tutup, tapi bila makan nasi lemak di kedai tak marah pula tak pakai tutup? Baik, pakai tutup. Saya nak makan. Kalau tutup macam mana nak makan? Oh, tak jadi marah. Tapi bila sembahyang kena pakai. Tu pakai. Pakai pula. Padahal sunat pada kita ni buka. Kita tinggalkan banyak amalan sunat. Lepas ni tuan-tuan, tak lama lagi makan pun kena tutup muka. Macam mana nak makan Ustaz? Belah dua emas tu. Tuan-tuan nampak ada burung? Ada paruh ada burung? Kan muncung dua tu. Buka lagu tu. Tak lama lagi kita pakai jadi burung pula. Emas kita tu atas boleh buka, bawah boleh buka. Asal nak ngangak. Burung tengok. Apanya seksa yang hidup kita ni? Tuhan bagi pada kita sebaik-baik cara kehidupan makhluk pada manusia. Kita yang bagi susah. Seduk tengok dalam kereta seorang-seorang driver kereta pakai mask, pelik. Duduk seorang-seorang dia dalam kereta dia pakai mask. Tengok kat driver lain, dia ni pasal apa? Ada masalah apa? Takut berjangkit ke? Takut dia bersin kena orang belakang? Tengok orang belakang tak ada. Ada yang laki bini pakai mask buat kereta balik kampung 8 jam jam. Tapi yang herannya bila tidur tak pakai mask pula. Pernah tak suami kata kat isteri pakai mask, yang abang pun pakai mask, dia dua tidur malam Jumaat? Kan pelik tuan. Mana pergi pelajaran kita hak dulu di sekolah ni? Mana pergi tuan? Habis hilang semua. Kita kata kita pandai, padahal tak pandai. Kita diarahkan. Kita rasa kita ni disayangi, padahal kita dibodohi. Apa tu Ustaz? Pengantin. Orang pakat kata pengantin tu raja sehari. Disayangi tak?
dipayungi, dikipasi, dilindungi muka, disilati, tapi semua ikut arahan. Jangan turun lagi. Nampak tak? Tu. Jangan turun lagi. Relax. Handa relax. Hak pengantin perempuan, jangan keluar lagi nak darah kan. Nak jantan tak turun lagi. Nampak semua tunggu arahan. Padahal yang jadi doktor tu, yang jadi pengantin tu doktor. Dua-dua doktor. Tapi hari tu bukan disayungi, dibodohi. Okey, boleh turun. Boleh turun. Kemaskan samping tu. Spek mata mana? Spek mata. Semua ikut. Okey, langkah kanan dulu. Okey. Jalan. Nampak tu. Hak tukar arah tu. Tukar arah ni pengajian dia apa? SPM je. Kadang SRP je. Tengok tukar arah pengantin perempuan. Jalan elok. Jangan langkah luas sangat. Kamu tak nak dara. Opah ni kelulusan apa? Ijazah apa? Sarjana lanjutan ke? Master ke? Apa benda ke? Yang tak ada kelulusan PR. Pilih suap. Bila makan beradak tengok. Suap lah. Tengoklah mulut dia macam mana nak nampak. Tengok mulut. Nampak tak? Sehari bangun pergi okey ni. Bangun kita tengok silat pergi duduk tengah-tengah halaman tu. Tengok silat tu. Senyum sikit orang nampak. Bangun pula ni orang dapur nak tengok. Bawa ke dapur pula orang duk kacau nasi. Duk basuh pinggan, duk tegak tengok tu. Tak ke bodoh tu tuan-tuan. Itulah gambaran kita sekarang dibodoh-bodohkan. Yang bodoh tu tak ada kelulusan akademik, tak ada kelulusan kedoktoran pun. Kita ikut cakap bil pagar tu, padahal bil pagar tu langsung tak ada kelulusan dalam bidang kedoktoran. Yang mana faham, tak faham sudah. Nah, pagar tu apa? Baik, kemudian. Dan jika bertemu ayat begini, dengan girang kita menafsirkan bahawa ayat ini bukanlah menuju pada kita. Ayat ni dia kata pada Yahudi. Bila kita tafsirkan ayat ni, kita dah ustaz salah tafsir. Cerita ni untuk Yahudi, bukan untuk kita. Kita sekarang menjaga maslahah. Inilah zaman kita. La haula wala quwwata illa billah. Habis tu Quran ni turun untuk siapa? Kalau baca ayat ni untuk Yahudi, cerita ayat ni untuk Nasrani, ayat ni cerita zaman tu, ayat ni habis tu untuk kami sekarang. Mana kitab dia? Janganlah cakap macam itu. Ayat ni kena pada kita. Jangan amalkan 3 perkara ini dalam kehidupan kita. Pertama, jangan beragama dalam masa ada jibti. 2, jangan kita menjadikan manusia sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kita menukar-nukarkan perbuatan agama kita dengan sesuatu yang lain daripada kita. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Baik, kita telah membuka peluang untuk mengadakan ibadah korban. Semalam kita dah pergi tengok dah lembu yang besar-besar kan. Saya cakap dekat Kak Ros, saya nak lembu besar, dan kita dah jumpa lembu yang besar, lembu Brahman. Harga dia 5,000 berarti tau. Jadi bahagi dengan 7 bahagian, RM800 satu bahagian. Ya, dan Al-Barakah pun memberi subsidi, termasuk kerja-kerja pembersihan. Maknanya kita minta pihak ladang yang sembelih, ladang yang potong-potongkan, beberapa ekor buat di sana, beberapa ekor akan dibuat korban di tempat kita. Jadi tuan-tuan yang mana nak sertai korban pada kali ini, boleh hubungi Hajah Rusnah. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.